Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 13-19 Mac bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Kadar hutang isi rumah di Malaysia secara agregatnya berjumlah RM1.53 triliun pada akhir 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kadar itu menunjukkan trend peningkatan setiap tahun sejak 2018. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menambah bagi tempoh 2018 hingga 2023, purata pertumbuhan tahunan hutang isi rumah adalah 5.1%. Jelasnya bahagian terbesar hutang isi rumah ialah pinjaman perumahan iaitu sebanyak 60.5%, diikuti oleh pinjaman kenderaan 13.2%, pembiayaan peribadi 12.6%. Selain itu, hutang isi rumah turut disumbang oleh pinjaman lain termasuk pembelian harta bukan kediaman, hutang kad kredit, sekuriti dan lain-lain. Katanya peningkatan hutang itu juga didorong insentif cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi pembelian kenderaan bermotor antara 2020 dan 2022. Menurut beliau, nisbah hutang isi rumah berbanding keluaran dalam negara kasar pada akhir 2023 pula meningkat sedikit kepada 84.2% berbanding 82% pada 2018. Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam jawapan bertulis bagi menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Labis Pang Hock Leong yang meminta Menteri Kewangan menyatakan hutang isi rumah agregat negara bagi 2018 hingga 2023. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail memandang serius isu penjualan stokin Tentera Kalimat Allah dan menitahkan pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya. Titah baginda, langkah berkenan adalah bagi memastikan isu seumpama itu tidak akan berulang kembali. Menerusi hantaran di aplikasi X, baginda menegaskan kalimah Allah adalah kalimah suci yang sangat tinggi di hati umat Islam. Sehubungan itu, isu penjualan stokin Tentera Kalimat Allah tidak boleh dipandang remeh dan diharap tidak mengganggu-gugat keharmonian negara. Pada 13 Mac lalu, tular di media sosial stokin Kalimat Allah yang dijual di KK Mart Bandar Sunway selepas gambar produk itu dimuat naik pengguna. Situasi itu telah menyebabkan polemik berterusan hingga banyak pihak termasuk pemuda UMNO menggesa supaya rangkaian KK Mart diboikot. Bagaimanapun tindakan itu dikritik MCA yang menyifatkan ia langkah yang terlalu agresif. KK Mart menerusi sidang medianya membuat permohonan maaf berhubung video dan gambar tular berkaitan penjualan stokin berjenama Mirano Sok yang Tentera Kalimat Allah di 3 cawangan kedainya. Pengendali rangkaian kedai serba nikah itu turut meminta supaya tidak memboikot perniagaan mereka dan jualan stokin itu telah dihentikan serta-merta. Sementara itu, pemuda UMNO menggesa rakyat untuk terus memboikot kedai rangkaian serba nikah KK Mart yang terpalit kontroversi penjualan stokin bertulis kalimah Allah. Ketuanya Dr. Muhammad Kamal Saleh berkata, kempen itu dijalankan bagi memberi pengajaran keras kepada semua pihak yang sewenang-wenangnya memperlekehkan isu agama dan bangsa di negara ini. Menerusi hantaran di Facebooknya, beliau turut menyindir pihak yang menggesa agar tindakan memboikot rangkaian pasar raya itu dihentikan. Tambah Ahli Parlimen Jasin itu, prinsip UMNO jelas mempertahankan Islam, Bumi Putera, Raja-Raja Melayu dan ia tidak pernah berubah dari dulu sehingga kini. Mengulas lanjut, beliau turut menyifatkan bahawa permohonan maaf tidak cukup untuk menyelesaikan segala-galanya, memandangkan ia adalah isu yang serius dan memberi impak besar. Muhammad Akmal juga memberi amaran pemuda UMNO akan memulakan boikot lebih kuat terhadap KK Supermart sekiranya pengurusan kedai serba nikah itu gagal mematuhi tuntutan pergerakan tersebut. Terdahulu, pemuda UMNO memberi tempoh 2 hari kepada pengurusan KK Supermart untuk memasang kayu rentan permohonan maaf di kesemua 881 cawangan kedai serba nikah itu di seluruh negara. Bagaimanapun, terdapat beberapa pihak termasuk naib pengerusi DAP Ngah Koming menggesa Muhammad Akmal menghentikan kempen itu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu mendakwa tindakan pemimpin terbabit bersifat menghasut sentimen perkauman dan agama sekaligus boleh memberi kesan kepada UMNO.
Pengurusan KK Supermart masih menunggu nasihat daripada pihak berkuasa untuk memasang kai rentang atau memulakan sebarang tindakan sebagaimana gesaan daripada pihak tertentu. Perkara itu dimaklumkan ahli lembaga penasihatnya Muhammad Haikal Daniel Khairal Abidin ketika dihubungi Malaysia Gazette hari ini. Tambah beliau, langkah tersebut diambil memandangkan isu yang tular membabitkan pasaraya itu sedang dalam siasatan polis dan pihaknya juga belum dapat memastikan dengan pihak mana untuk berurusan. Katanya lagi, buat masa ini, pihaknya menerima banyak panggilan sehingga ada yang meminta rangkaian KK Mart menutup operasi di seluruh negara selama 14 hari sebagai tanda permohonan maaf. Ditanya sama ada menerima sebarang ugutan atau ancaman, Muhammad Haikal Daniel mengesahkan tiada lagi diterima setakat ini. Bagaimanapun, pihak pengurusan KK Mart akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat susulan pemasangan kai rentang setelah mendapat arahan daripada pihak terlibat. Seorang pembantu tabir kanan sebuah sekolah di Melaka direman 7 hari oleh Mahkamah Majistret disyaki memberikan kerja-kerja pembekalan sekolah sepanjang tahun 2020 kerana syarikat milik kepada syarikat milik anaknya. Perintah tanah reman sehingga Isnin depan terhadap suspek wanita berusia 54 tahun itu dikeluarkan oleh Majistret Hairunisa Hasni. Menurut sumber, suspek dipercayai menggunakan jawatannya di sekolah tempat dia bertugas sepanjang tahun 2020 berjumlah kira-kira RM125,158. Berdasarkan siasatan awal, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, terdapat juga kerja-kerja pembekalan bagi tahun 2019, 2021 dan 2022 menggunakan modus operandi yang sama. Suspek wanita itu kemudian ditahan ketika diminta hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Melaka kira-kira jam 2.40 petang semalam untuk siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 atau mengikut mana yang lebih tinggi. Terdahulu, suspek tiba di mahkamah menaiki van khas pada jam 9.55 pagi. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka Adi Supian Syafiee ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan. Kerajaan digesa mengambil tindakan penguasaan lebih tegas terhadap warga asing yang menguasai industri sayur di negara ini dengan membuka anggaran 1,000 hektar kebun sayur haram di serata Semenanjung. Perkara itu disuarakan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Saleh dan mendakwa kemungkinan terdapat warga asing yang telah menyalahgunakan pas lawatan sosial. Jelasnya, Kementerian Dalam Negeri KDN khususnya perlu mengambil tindakan proaktif dengan mengenal pasti warga asing yang menjalankan kegiatan terbabit, antaranya dengan melakukan operasi di semua ladang sayur yang diusahakan warga asing sama ada mereka mempunyai permit kerja sah untuk kerja di ladang atau sebagainya. Beliau juga mendakwa seperti di Melaka, terdapat hampir 48 hektar kebun sayur yang diusahakan oleh warga asing dengan menyewa tanah daripada rakyat tempatan dengan harga yang lebih tinggi. Mengulas sama ada terdapat unsur kartel, beliau tidak menolak kemungkinan perkara itu. Namun persoalannya bagaimana warga asing yang datang ke negara ini boleh menanam sayur berpuluh-puluh hektar. Terdahulu, media melaporkan kebanyakan warga Bangladesh, Indonesia dan Rohingya menguasai industri sayur di negara ini. Kegiatan itu paling banyak dikesan di Selangor, Johor, Melaka, Pulau Pinang dan Pahang, terutama Cameron Highlands dengan anggaran keseluruhan kebun haram di setiap negeri antara 50 hingga 100 hektar. 9 kilang musnah dalam kebakaran di Jalan Industri 5, Kampung Baru, Sungai Buloh, Selangor. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 5.38 petang semalam. Beliau berkata sebaik tiba di lokasi mendapati 8 kilang kelas B musnah 100%. Berikutan api marak dan hanya sebuah kilang musnah hampir 50% dalam kebakaran itu. Usaha memadam kebakaran dijalankan sebelum api berjaya dikawal pada jam 7.40 malam dan api berjaya dipadamkan sepenuhnya jam 4.16 malam tadi. Tambah Wan Muhammad Razali,
tiada mangsa yang terbabit dalam kejadian itu dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Terdahulu, seramai 54 pegawai dan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Buloh dikejarkan ke lokasi kejadian, turut dibantu dari BBP Damansara, Rawang, Selayang, Batu Arang, Sungai Pinang dan Shah Alam. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, TikTok, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.